المرسلين يعني كلام الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Kita buku surat apa lagi adalah surat 10. Katanya hadis yang sebelah daripadanya, yakni daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, sesungguhnya telah aku lihat seorang lelaki mundar-mandir, maksudnya berulang alik di dalam syurga, pada sepohong kayu yang telah dipotongnya dari tengah jalan, kayu yang mana menyakiti orang muslim. Dan dalam satu riwayat, marra rajulun bi ghusli syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. Artinya, seseorang lelaki telah bertemu dengan dahan kayu di tengah jalan. Katanya, demi Allah, mesti ku alihkan ini daripada muslimin supaya tidak mengganggu mereka, maka dia pun dimasukkan ke dalam syurga. Dan dalam satu riwayat, mereka berdua bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghasna shawkin 'ala at-tariq fa akharahu wa syakara Allah lahu fa ghafara lahu. Artinya, sedang seorang lelaki berjalan di sebuah jalan, didapatinya sekerak dahan berduri di tengah jalan lalu diketepikannya, maka Allah Ta'ala berterima kasih kepadanya dan mengampunkannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih lagi di dalam bab pada menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Antara jalan kebaikan adalah kita membuang sesuatu perkara yang mengganggu orang Islam. Dalam beberapa hadis, di dalam 3 hadis ini menceritakan tentang ada seseorang lelaki yang dimasukkan ke dalam syurga. Ataupun ada riwayat menyebut Allah Ta'ala memberi keampunan kepada dia hanyalah perbuatannya menghilangkan, membuang sesuatu yang menghalang orang Islam di tengah jalan. Ada riwayat menyebut sebatang kayu, ada riwayat menyebut dahan kayu yang berduri. Dan mungkin cerita ini, maksudnya hadis ini untuk orang yang berbeza. Maksudnya orang tu itu, orang begini. Dan mungkin orang yang sama. Maksudnya beberapa hadis ini mungkin orang yang berbeza. Maksudnya orang yang membuang dahan kayu lain daripada orang yang membuang ganti kayu yang berbunyi duri. Mungkin. Dan mungkin orang yang sama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, di sana ada golongan, ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya masuk ke dalam syurga Allah kerana dia menghilangkan sebatang kayu daripada tengah jalan untuk menghalang daripada ataupun untuk mengelak daripada ataupun agar orang Islam tidak terganggu dengan perkara tersebut. Terus dia tidak mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya kebaikan yang seorang Islam dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau kita tengok dalam hadis yang kedua saat itu, kalau kita tengok dalam hadis yang kedua, ada perkara yang penting yang perlu kita kena ambil pengajaran, iaitu qasak dia. Ketika dia menghilangkan dahan kayu, qasak dia adalah qasak yang baik. Jadi Allah dia kata, aku nak membuang benda ni
agar dia tidak menyakiti orang lain, dan kuasa dia untuk mengelak daripada orang lain menyakiti dengan kayu tersebut. Maka bila ada kuasa lalu itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas baik kepada dia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dia daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perbuatan dia kuasa untuk tidak mengganggu orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ganjaran yang cukup besar kepada dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga Allah dan memelihara dia daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kata dia, daripadanya, yakni daripada Aisyah lagi, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata fastama' wa absat ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya, barang siapa yang telah mengambil wudu dan dielokkan wudunya itu, kemudian dia pergi bersembahyang Jumaat, mendengar khutbah dan diam, diampunkan baginya apa yang diantaranya dan hari-hari Jumaat, dan lebih 3 hari, 10 hari Allah Ta'ala ampun untuk dia. Dan barang siapa yang menyentuh batu kecil, maka sesungguhnya dia telah percuma, dia telah sia-sia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini, Imam Muslim meriwayatkan suatu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki cuma masalah man ni, asal makna man adalah mereka, dia umum, tapi asal yang diwajibkan kepada mereka Jumaat adalah orang lelaki. Seorang lelaki, sama ada dia orang dewasa ataupun orang tua, yang penting dia orang yang datang mengerjakan sembahyang Jumaat. Seorang lelaki lah, siapa pun dia, dari kalangan orang Islam, orang lelaki yang telah mengambil wudu. Sebelum daripada dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia ambil wudu. Jadi kita rasa kita buat kata tadi. Mereka kalau orang nak pergi sembahyang Jumaat, dia lain lah. Orang yang pergi sembahyang Jumaat memang ambil wudu, memang ambil wudu. Sebab dia sembahyang Jumaat. Macam mana nak sembahyang Jumaat kalau tidak ambil wudu? Jadi orang yang mengambil wudu, ketika dia ambil wudu tu, dia elokkan wudu dia. Maksudnya bila dia elokkan wudu dia jaga segala adab-adab wudu. Maksudnya dia ambil lata model, segala adab-adab wudu dia jaga. Okey, dia ambil wudu serta dia jaga adab-adab wudu. Rasanya boleh dikatakan kesemua kita jaga adab wudu. Ambil model wudu kemudian dia pergi sembahyang Jumaat ketiga. Bukan habis wudu lepas tu tidur, dia pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu dia mendengar khutbah. Maksudnya dia pergi awal. Dia pergi awal, dia sempat mendengar khutbah daripada awal. Dia dengar balik khutbah dan dia diam. Maksudnya masa itu khatib baca khutbah, dia tidak bercakap. Sebab kalau bercakap ketika khatib membaca khutbah, maka khutbah dia dikirakan lagha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati wal imam yakhutub, ansit faqad laghaw." Apabila berkata kepada temanmu ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumaat, ansit diam, maka sesungguhnya pun telah lagha. Jadi ketika khatib sedang berkhutbah, dia dengar khutbah dan dia diam, maka diampunkan baginya apa yang diantaranya, dan yang diantaranya Jumaat itu dan hari-hari Jumaat yang lain, dan lebih 3 hari. Maksudnya Allah Ta'ala ampun seminggu, tambah 3 hari jadi 10 hari. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun segala dosa ini. Dosa yang dilakukan oleh mata, mana-mana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dosa yang dilakukan oleh mulut, mana-mana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dosa yang dilakukan oleh telinga, mana-mana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dosa yang dilakukan oleh tangan, dosa yang dilakukan oleh kaki, dosa yang dilakukan oleh hati. Kita ada dosa yang dilakukan oleh hati, penyakit-penyakit hati, buruk sangka, dengki. Ni pun dosa-dosa yang dilakukan oleh hati, Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Semua dosa yang dilakukan dalam tempoh 10 hari diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma ulama bincang, adakah Allah Ta'ala ampun belaka dosa kecil, dosa besar? Ini ulama bincang. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya ampun dosa kecil sahaja, dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama. Manakala dosa besar mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maksudnya hanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dia yang kecil sahaja. Manakala dosa besar mesti dia kena bertaubat kepada Allah. Kalau dosa yang melibatkan orang lain, dia menyakiti orang lain, maka mesti dia kena minta maaf. Sendiri muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyentuh batu kecil, maka sesungguhnya dia telah percuma. Orang yang menyentuh batu kecil, dia telah percuma. Maksudnya menyentuh batu kecil, begini cerita ni. Di zaman Rasulullah, masjid Rasulullah, latarnya ni adalah daripada pasir, daripada batu-batu kecil. Latar Rasulullah SAW. Ada sebahagian daripada sahabat ketika Rasul sedang berkhutbah, dia main pasir. Ada setengah mereka orang lain, ada setengah dia main pasir. Jadi apabila main pasir, kadang-kadang pasir saat itu mengeluarkan suara. Bunyi kan? Dan apa harus saja kan? Macam ada setengah di dalam majlis itu, main tadi kan? Apa saja. Maka kata Rasul, sesiapa yang menyentuh ada batu, main ada batu, maka hukum dia adalah lamak. Sebagaimana orang yang bercakap ketika khatib sedang berkhutbah, hukum dia lamak, maka main ada batu juga hukum dia lamak. Kita pada hari ini muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak payah nak batu. Sebab atas dia latar mesti tak ada batu, tak ada pasir. Jadi kita main handset. Tengok untuk khatib sedang berkhutbah, orang yang bermain handset ketika khatib sedang berkhutbah, maka sesungguhnya lama Jumaat dia. Maksud lama Jumaat dia adalah tidak ada pahala Jumaat bagi dia. Sembahyang Jumaat gugur kewajipan, tapi pahala Jumaat tak ada. Dan contoh yang lain lagi adalah orang yang tengah berkhutbah, ada sebahagian dari masjid menggerakkan tabung derma. Maka termasuk dalam hadis ini juga, faqad lama. Sebab kata Rasul, man massal hasa faqad lama. Sesiapa yang bermain batu, maka sesungguhnya lama. Maka sebab itulah sebahagian daripada ulama menjadikan hadis ini sebagai sandaran. Tidak dibenarkan ketika khatib sedang berkhutbah kita menggerakkan tabung masjid. Nak gerakkan tabung masjid, dua, sama ada ketika khatib belum naik mimbar ataupun setelah daripada sembahyang. Jadi alhamdulillah di tempat kita jaranglah orang buat ketika khatib sedang berkhutbah tiba-tiba ada orang gerak tabung. Tapi ada setengah masjid buat. Cuma kita kena faham, kalau ada setengah masjid buat, jangan kita mudah menghukumkan salah. Sebab masalah ni dia masih lagi dalam kategori masalah yang ijtihad ulama. Maksudnya ulama, maksud masalah yang berlaku perbincangan di kalangan ulama. Daripada teks hadis tak ada secara jelas Rasulullah SAW larang. Daripada teks hadis tak ada secara jelas. Cuma ulama tengok mana hadis yang sama dengan hukum ni. Oh, ternyata dalam hadis ada Rasulullah kata sesiapa yang main batu, main pasir, maka sungguh lama. Jadi orang yang tegak, pegang sikit, aku pegang sikit, aku pegang sikit, maka dia mengambil hukum yang sama. Itu pandangan sebahagian daripada ulama. Jadi sebab itulah sebahagian ulama mengatakan makruh jadi haram, makruh menggerakkan tabung ketika khatib sedang berkhutbah. Ini istilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tinggal tasbih ada termasuk motor mu'alam, apa tak boleh nak hati lagi, termasuk akan juga. Sebab dia kalau kita tengok orang yang main pasir, sebab dia lama, kita tengok sama juga tasbih. Sebab dia lama, yang pertama dia tidak untuk main khutbah. Jadi main maksudnya dia sibukkan diri dia kepada suatu perkara yang lain, sehingga dia tidak memperhatikan kepada khutbah yang sedang diberikan kepada khatib. Itu yang pertama. Yang kedua dia adalah ketika dia main pasir, saat itu dia ada suara. Kadang-kadang bunyi, walaupun sikit dia bunyi, ada bunyi, bunyi. Maka bunyi saat itu mengganggu orang lain untuk dengar khutbah. Okey, kita pergi kepada tasbih. Ada tak tasbih mengambil fungsi yang sama? Maksudnya ketika khatib sedang berkhutbah, tiba-tiba seorang itu sedang berzikir. Dia berzikir. Adakah ketika khatib sedang berkhutbah dia berzikir dan dia maknai waktu tasbih ni, atau tidak berzikir itu dakwah tasbih. Kalau berzikir, dia lain daripada dakwah tasbih tadi. Kalau dakwah tasbih tadi mesti
Ada sebahagian daripada orang yang tasbih bertangan. Orang boleh tidak sedikit, tapi tangannya tetap berfungsi tasbih. Ada seperti limai tasbih. Kalau mana limai pasif, maka dilarang seperti satu dilarang. Maksudnya lapor. Maksudnya dia adalah makruh. Tetapi kalau dia berzikir, Allah Taala, maka tidak pun. Tapi berzikir ketika khotib sedang berkhutbah jelas menjauhi sunnah. Kerana apa yang dituntut kepada dia adalah menerima khutbah. Kalau dia berzikir tapi dia masih lagi berbahan dia khutbah, mulut dia bunyi, mulut dia bobek, tapi masih lagi berbahan dia khutbah, maka kita kena tengok lagi pada kalau bersuara, maka okey lama kalau bersuara. Lama bukan kalau tasbih, lama kerana dia bercakap, dia berzikir. Dia ketika waktu kita berbuat, kita nak kata kepada orang lain semua dia pun tak boleh. Berzikir lebih sama juga orang lain untuk mereka. Selawat kepada Rasulullah, mengagihkan doa imam. Maka diharuskan. Ketika imam sedang berdoa, kita kata amin. Amin itu tidak menjadi masalah. Dia tidak menyebabkan Allah jemaah itu. Yang kemudian adalah ketika khotib sampai sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dia buka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berzikir waktu tidak ditutup. Dia kalau kita berzikir, ketika kita sedang untuk waktu kita berkhutbah, dia mengambil hukum yang sama. Aksi cuma kita aksi, bukan dia diam. Orang ni ketika khotib sedang berkhutbah dia cakap. Orang sebelah kita dia cakap, dia dah tak. Kita tengok dia cakap dia lakukan kesalahan. Kita menghadap dia lakukan kesalahan. Kita kata jangan buat kesalahan tersebut. Itu makna dia tetap mengambil hukum yang sama lama. Jadi sama juga kalau berzikir. Itu orang main waktu tasbih. Sedangkan mulut dia berzikir, kalau tidak bersuara, wallahu a'lam. Tapi kalau bersuara dia lama kerana berzikir pada tempat yang tidak ditutup kepada dia berzikir. Okey, jelas? Wallahu a'lam. Terus dia kata dia daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'min فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بقشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها بتشديد مستها رجلاه bukan syekh si bukan masyadha tashdid atas si massadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatr al-ma' hatta yakhruja naqiyan min al-dhunub, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya apabila telah mengambil wudu hamba muslim atau mukmin, seorang muslim ataupun seorang mukmin, dia mengambil wudu. Manakala dia telah membasuh mukanya, keluarlah dari mukanya tiap-tiap kesalahan yang dilihat dia dengan kedua matanya bersama air itu. Jadi bila dia basuh mukanya, maka kesalahan yang dilakukan oleh anggota mata dia semuanya akan terkeluar bersama dengan air itu, atau bersama titik air itu yang menghabiskan titik yang paling akhir sekali keluar dosa-dosa dia. Allah jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara anugerah yang Allah Taala berikan kepada kita. Kita di zaman kita ni dosa mata boleh dikatakan dilakukan oleh setiap orang. Mereka orang yang gabung dengan orang itu di zaman itu. Sebab pendedahan aurat di beberapa tempat, pendedahan aurat bukan dilakukan oleh orang bukan Islam, bukan oleh anak-anak orang Islam sendiri, oleh orang Islam sendiri. Pendedahan aurat berada tempat, pakaian seksi berada tempat, masuk pasal raya dia, dua pasal raya dia, turun daripada masjid dia, itu semua. Mereka pukul 4:30 pagi dia dah ada. Dan pada awal itu dah ada.
Nanti pergi orang kamu adun lalu, mana tempat toko situ, toko sini. Baik, maksudnya mata kita terdedah kepada kelanjutan tersebut. Tapi melihat kepada aurat perempuan yang pakai seksi tak dulu, hukumnya masih lagi dalam kategori dasar kecil. Mereka kalau dia saat itu sengaja untuk melihat dan mendekalkan perkara tersebut. Ini, seksi. Mana Pak seksi? Tak tengok kamu. Maka ketika itu bertukar menjadi dasar besar. Kerana dasar kecil, apabila dikekalkan, maka dia bertukar menjadi dasar besar. Mereka orang yang terlihat di sini, tengok sini, dia masih lagi dalam kategori dasar kecil. Jadi apabila dia kategori dasar kecil, maka dia terhapus dengan orang yang kita ambil. Masa kita basuh muka, hati akan tubuh dasar-dasar tersebut. Allah, besar yang kita mengenali hukum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dan manakala dia telah membasuh kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya tiap-tiap kesalahan yang diceroboh oleh kedua tangannya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya habis keluar daripada melalui bersama dengan air wudhu atau bersama titik air yang menghabiskan. Dan manakala dia telah membasuh kedua kakinya, keluarlah tiap-tiap kesalahan yang dijalani oleh kedua kakinya itu bersama air itu atau bersama titik air yang menghabiskan, sehingga dia semua bersih daripada segala dosa. Dosa yang dilakukan oleh muka, oleh tangan, oleh kepala, oleh kaki, semuanya bersih setelah dia mengambil wudhu. Allah, kita berlakukan tadi kita ilmu segala ini. Dan kalau kita perhatikan masa kita wudhu, masa kita basuh muka, dan kita perhatikan, aku ni banyak dosa yang dilakukan oleh mata. Masa kita basuh muka saat itu, dosa mata kita akan berkumpulan. Maka kita akan merasakan ini adalah anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan pastinya kita akan terima kerana untuk kita menghilangkan dosa daripada kita itu. Pastinya kita terima untuk menghilangkan dosa daripada segala karena penyakit akan terbuat daripada anggota-anggota hidup itu. Jadi kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah berbetulnya orang yang jaga sembahyang. Alangkah berbetulnya orang yang jaga wudhu. Kerana perkara-perkara tersebut menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota-anggota. Daripada Aisyah tadi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanibatil kaba'ir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya sembahyang yang ini, kita sembahyang zuhur, lepas tu kita sembahyang asar. Jadi antara zuhur dengan asar ada perbuatan kesalahan yang kita lakukan tertentu. Daripada asar kepada maghrib ada kesalahan yang kita lakukan tertentu. Daripada maghrib kepada isyak, daripada isyak kepada subuh, daripada subuh kepada zuhur ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan di tengah. Sembahyang yang ini, sembahyang Jumaat kepada sembahyang Jumaat, kita sembahyang Jumaat minggu ni, kita sembahyang untuk Jumaat minggu depan. Tiga surah yang kita lakukan di antara dua Jumaat. Dan Ramadan kepada Ramadan, bulan Ramadan ini kita puasa penuh, bulan Ramadan tahun depan kita puasa penuh. Di antara Ramadan ini dengan Ramadan tahun depan itu ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sepanjang sebelah bulan. Maka kata dia menghapuskan apa dosa yang di antara semuanya itu. Segala dosa yang dilakukan di dalam semua ini terhapus. Tapi dengan syarat apabila dijauhi dosa-dosa besar. Maka ulama ambil daripada hadis ini, dosa besar mesti kita bertaubat. Hak yang diakukan hanyalah dosa kecil sahaja. Tapi walaupun dosa kecil yang dihapuskan, maka itu adalah satu anugerah dan satu nikmat yang cukup besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hati dosa-dosa yang kecil Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun. Ini sebab kebaikan-kebaikan tersebut. Ini sebab sembahyang di waktu, ini sebab sembahyang Jumaat, ini sebab kita berpuasa pada bulan Ramadan. Alangkah beruntuknya ulama yang jaga sembahyang dan berpuasa. Dan kita mengharapkan kita termasuk dalam golongan ini. Kita termasuk dalam golongan ini. Daripada Aisyah katanya, dalam bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah.
Qal isbagul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta wa kathratul khuta ila al-masajid wa intizamu as-salati ba'da as-salah fadzalikum ar-ribat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, sungguh kamu, aku nak tunjuk dengan aku bahawa Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan dan mengangkatkan darjat. Kata Rasulullah tunjuk tau, aku nak tahu kepada aku nak tunjuk kepada suatu amalan yang ada dengan amalan ini Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu, mengampun dosa-dosa kamu dan mengangkat darjat kedudukan kamu di sisi Allah. Betul? Mereka berkata, suka wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah memperluas air sembahyang di atas perkara-perkara yang tidak dipilih. Dia tak terjemahan lagu itu. Jadi, kata Rasulullah, isbagul wudu' 'ala al-makarih. Maksud dia isbagul wudu' 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu' ketika susah. Maksudnya ketika susah tetap kita menyempurnakan wudu'. Contoh kita bangun subuh, kami sejuk. Kita ambil wudu' ketika sejuk, kita ambil tetap sempurna walaupun susah. Masa kita bangun subuh, kita ambil wudu' dengan sempurna walaupun sejuk, tetap kita ambil wudu' dengan sempurna. Itu maksud isbagul wudu' 'ala al-makarih. Yang pertama. Yang kemudian wajib tawaful khuta ila al-masajid, memperbanyakkan langkah kepada masjid. Jadi kita mari masjid, dan kita mari masjid kita melangkah turun daripada rumah, jalan kaki atau naik kenderaan. Sebelum naik kenderaan jalan kaki, turun daripada duduk jalan kaki pula, dan perjalanan duduk kita pun termasuk di dalam memperbanyakkan langkah ke masjid. Berapa dah dua? Yang ketiganya wantizamu salati ba'da salat, menanti sembahyang selepas daripada satu sembahyang. Lepas kita sembahyang, kita nanti untuk sembahyang yang lain. Tiga perkara ini, kata Rasulullah, ini yang dinamakan sebagai riba. Maka dia adalah dapatan kamu di riba. Riba ke riba? Muslim Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba ini adalah menjaga sepadan. Di antara jihad fisabilillah yang paling besar, di antara jihad fisabilillah yang paling besar adalah riba. Riba ini apabila berlaku peperangan di antara negara Islam dengan negara kafir, maka apabila orang Islam atau negara Islam dapat lawan dengan negara kafir, maka diletakkan tentera Islam di sepadan untuk mengelak daripada tentera musuh masuk ke dalam kawasan yang telah dapat oleh Islam. Orang yang menjaga sepadan adalah orang yang duduk dalam keadaan bahaya. Duduk macam bahaya sebab musuh duduk nanti semua. Orang yang berada sepadan, hampir panggil riba. Maka di sana ada pahala yang sama dengan pahala riba. Kalau riba ni mesti kena korban dulu. Riba mesti kena korban dulu. Maksudnya dia mesti kena mempertaruhkan dulu. Dia duduk pada tempat yang paling bahaya, tempat yang sentiasa menjadi sasaran musuh. Musuh situlah sasaran tu. Dia nak masuk dia akan hapus golongan yang ada pada sepadan. Dia memiliki sekian balas dan fikir ke mana kau untuk beruntukkan riba. Usaha pahala orang yang berada di riba. Ini Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sana ada golongan yang tidaklah seteruk itu, tetapi dia dapat mengambil pahala yang sama. Yang pertama adalah dia menyempurnakan wudu ketika susah. Yang kedua dia memperbanyakkan langkah ke masjid. Yang ketiga dia menanti sembahyang selepas dia sembahyang. Golongan kaki-kaki masjid, ahli-ahli masjid pasti jadi termasuk dalam hadis ini. Ini adalah anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kaki-kaki masjid, orang yang datang kepada masjid. Jadi Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pagi ini kita rasa sini dulu pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu yang akan datang. Cuma sebelum daripada itu kita ada soalan yang diajukan oleh ahli pertemuan kita. Lepas daripada kita jawab ini, insyaAllah kalau kita buka soalan, kita bintang pula. Soalan pertama mahu penjelasan tentang ciri-ciri atau amalan-amalan yang dilakukan oleh 10 seorang sahabat Nabi yang dijadi masuk surga. Ada pula soalan kedua. Soalan kedua, ada pula seorang pemuda yang Nabi maklumkan bahawa pemuda itu adalah ahli syurga, sedangkan dia bukan ahli ibadat, malah tidak lancar membaca Al-Quran. Terima kasih. Okey. Di sana ada 10
10 orang sahabat Rasulullah yang dijadi syurga oleh Rasulullah. Adakah 10 orang sahaja yang dijadikan syurga? Tidak. Bukan 10 orang sahaja yang dijadikan syurga. Bukan lebih daripada 10 orang. Ada gambar lagi sebenarnya sahabat-sahabat yang dijadikan syurga. Dan apa yang masyhur 10 orang? Sebenarnya 10 orang disebut dalam satu hadis. Rasul sebut dalam satu hadis 10 orang. Dan terasa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah. Lalu ada beberapa orang sahabat yang lain lagi. Rasul sebut dalam satu hadis. Jadi untuk Rasul sebut dalam satu hadis Rasul sebut 10 orang. Maka sebab 10 orang yang masyhur, 10 orang yang dijadi syurga oleh Rasulullah. Tapi apakah amalan dia sehingga dia dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Tadi kita tengok amalan kunci daripada orang jadi dia dari masuk syurga adalah kerana yang pertamanya adalah akidah dia. Dia mempunyai akidah yang cukup mantap. Yang keduanya adalah ibadat dia. Yang ketiganya adalah perjuangan dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanggup mereka itu korbankan jiwa lagi demi untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, demi untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq, pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq memang cukup besar. Sehingga kalau kita tengok satu-satu contoh sahaja. Ketika Rasul berhijrah bersama dengan Abu Bakar, bagaimana cara Abu Bakar berjalan di Rasul? Sekali depan, sekali belakang, sekali depan, sekali belakang. Kalau kita tak macam ini jalan ini, jalan sekali ke Rasulullah, sekali depan, sekali ini, terus betul di belakang pula, terus betul di depan pula. Kenapa dia jadi begitu? Sebab itu dia berfikir tentang Rasulullah. Dia duduk dalam tempat dia kata, takut ada musuh depan. Dia pun pergi dulu, dia pergi dulu. Dia kata, takut musuh depan. Dia pergi pula kata, kita dah. Kalau kita buat, macam fikir dalam itu. Padahal kita tidak tahu. Boleh. Apa masalah dia ni? Untuk apa kita nak pergi satu tempat, kita nak buat begitu. Kita nak pergi berhukum. Oh, nanti dia suka undur balik. Dia suka pergi, dia suka undur balik. Nampak apa? Betul, susah. Tapi dia sanggup korban diri dia untuk menjadi keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak fikir tentang diri dia, dia fikir tentang Rasulullah. Itu sebagai contoh. Sayyidina Umar yang banyak pengorbanan dia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa satu contoh. Umar pada mereka awal Islam, orang Islam kalau nak buat ibadat kita kena tahu untuk lagi nak bersembahyang di Masjidil Haram, macam-macam dibuat oleh musyrikin Mekah. Tetapi apabila orang memeluk Islam, orang Islam pada tahun yang kelima Hijrah, dibangkit menjadi Rasul, menjadi Nabi. Bila orang Islam, orang kata kepada Rasulullah, bukankah kita berada di atas kayu yang benar? Kata Rasulullah. Lepas tu, bukankah mereka berada di atas kayu yang batil? Kata Rasulullah. Dan kenapa kita sendiri Rasulullah? Kita sembahyang jaga Rasulullah. Tumi daripada rumah Al-Aqab di Al-Aqab. Tumi daripada tempat persembunyian. Buat dua sok. Satu sok dipimpin oleh Hamzah, yang kedua dipimpin oleh Umar bin Al-Khattab. Molek-molek ada sembahyang dalam Masjidil Haram. Sahabat-sahabat Rasulullah. Dia berani sekarang akak kali lepas daripada Sayyidina Abbas masuk Islam. Sehingga kalau Rasulullah memberi gelaran kepada orang dia Al-Faruq, orang yang berusaha bagi antara hak dan batil. Maksudnya perjuangan dia mempertahankan agama Allah, perjuangan dia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cukup hebat. Begini kok Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman seorang yang cukup umur. Dia infak tidak tahu berapa puluh juta, berapa ratus juta. Kalau kita tidai dengan harga sekarang, dia infak dengan dia belanja, dia infak fisabilillah beratus-ratus juta kalau kita tidai dengan harga sekarang. Allah Rabbi, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib Sayyidina Uthman mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu Sayyidina Ali, begitu juga orang-orang yang lain. Oleh kerana golongan-golongan ini terlalu banyak pengorbanan dia kepada Rasulullah, kepada agama Islam, sehingga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahawa golongan ini adalah golongan yang layak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala,
Dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah bahawa bahawasanya golongan 40 ini mendapat syurga Allah sebab telah Rasulullah menjanjikan mereka ini mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sebenarnya bukan 10 orang, ramai lagi orang yang lain. Antaranya adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Ada seorang sahabat Rasul nama Thabit bin Qais. Yang mana Thabit bin Qais bin Syammas ada seorang sahabat Rasulullah. Selepas daripada itu ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata 'amalukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, jangan meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Dan la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum. Jangan bercakap dengan Rasulullah sebagai bercakap dengan sebahagian daripada kamu. Sebab bimbang akan runtuh segala amalan kamu dalam keadaan kamu tidak sedar. Maka lepas dia menunggu ayat itu senyap. Thabit bin Qais bin Syammas senyap. Senyap. Mereka cari pun tak ada. Thabit tidak ada mana. Senyap. Jadi lepas daripada itu Rasul tanya sahabat dia, mana Thabit bin Qais, siapa boleh tahu? Siapa boleh tahu kepada aku? Lagu mana cerita dia sekarang ni? Ada sahabat Rasul kata dia, saya tanya khabar oleh Rasulullah. Dia mencari Thabit. Cari dia rumah dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan sedih. Lepas tu kata apa Thabit dia masalah. Thabit kata aku dah aku ada neraka dah sebab aku rasa aku tidak beradab dengan Rasul dalam bercakap. Kata Thabit bin Qais, aku ahli neraka dah sebab aku tak jaga percakapan. Thabit bin Qais menyangka ayat tadi turun kerana dia, kerana tidak beradab di hadapan Rasulullah. Dengung dia mengung. Lepas itu kawan dia pun ikut kepada Rasulullah. Rasulullah kata balik kepada kawan ni, ikut kepada Thabit bin Qais bahawa dia bukanlah ahli syurga. Dia akan hidup dalam keadaan baik, dia akan mati dalam keadaan baik, dia adalah ahli syurga. Dia bukan ahli neraka, dia hidup dalam keadaan baik, dia mati dalam keadaan baik, dia adalah ahli syurga. Okey, itu di antara orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah. Khadijah, orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah. Khadijah, Allah korbanan ni memang cukup hebat. Siapa lagi yang dijamin syurga? Fatimah, Hasan, Husain. Yang ada beberapa orang sahabat yang lain lagi. Antaranya adalah Thauban, bekas hamba hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kata lagu ni, sesiapa yang nak jamin kepadaku, man takaffali an la yas'al an-nas syai'an. Siapa yang nak jamin kepadaku bahawa dia tak mau minta dengan siapa-siapa pun, dia tak mau minta dengan manusia sedikit pun. Siapa yang nak jamin? Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk dia tidak meminta daripada manusia? Maka kata Tauban, aku wahai Rasulullah. Rasulullah kata sesiapa yang dia jamin kepada aku untuk tidak meminta kepada manusia, maka aku jamin kepada dia untuk mendapat syurga Allah. Maka lepas daripada itu kata perawi hadis, Tauban tidak pernah meminta dengan seseorang. Jadi Tauban di antara orang yang akan menjadi penghuni syurga. Okey, adakah amalan-amalan yang kita buat sehingga kita dijamin dapat syurga? Ada. Antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Tauban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, kata Tauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man takaffala li an la yas'al an-nas syai'an wa atakaffal lahu bil jannah." Sesiapa yang dia nak jamin kepada aku untuk tidak meminta dengan manusia walaupun sedikit, maka aku akan jamin kepada dia mendapat syurga Allah. Jadi kalau orang saat itu dia akan jaga diri dia start dari sekarang sehingga dia mati, dia tidak akan meminta dengan siapa-siapa pun. Ketika senang, ketika susah, lebih-lebih lagi ketika senang, maka insya-Allah dia dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, "Man yaqtani ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahu jannah." Sesiapa yang dia jamin kepadaku untuk menjaga anggota yang di antara dua tulang geraham, iaitu mulut, dan anggota yang di antara dua kaki dia, iaitu kemaluan dia. Kalau jamin untuk jaga dua anggota ni, aku jamin kepada dia syurga. Maka ini di antara amalan-amalan yang apabila orang lakukan, dia akan mendapat jaminan syurga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan seorang pemuda yang Nabi maklum bahawa mendapat pemuda itu adalah ahli syurga sedangkan dia bukan ahli ibadat, malah tidak lancar membaca Al-Quran. Wallahu a'lam, aku tidak tahu tentang cerita ni. Mungkin yang kena kaji dulu. InsyaAllah kalau berjumpa berkabar balik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Jadi kita rasa cukuplah untuk pagi ni. Tak ada persoalan. Kita berhenti sini dah untuk pagi ni. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu akan datang. Masih jadi banyak kamu. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini jamu pada semuanya.